Tentu yang betul saya juga ingin menyertai perbahasan usul rancangan Malaysia ke-10 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Satu rancangan yang dikatakan akan dilaksanakan berasaskan hala tuju strategi, program dan peruntukan yang diperlukan untuk merealisasikan kawasan 2020 dan membawa negara ke arah mencapai status negara berpendapatan tinggi dan maju menjelang tahun 2020. Patutnya dipertua rakyat jelata seluruh negara sedang mengikuti perbahasan usul ini kerana apakah keputusan Dewan Yang Mulia ini akan secara langsung melibatkan mereka, baikpun kehidupan mereka, perniagaan mereka dan harapan anak cucu mereka. Tentunya dipertua amat jelas Dewan Yang Mulia ini telah diterima kedudukannya sebagai satu badan perundangan yang tertinggi di negara kita. Akan tetapi, adakah kita adik-adik yang berhormat, Dewan Rakyat dan Dewan Negara, terutama jemaah menteri, betul-betul menerima dan menghormati kedudukan parlimen ini? Tentu yang dipertua tidak boleh dinafikan sistem demokrasi berparlimen bermula dari Dewan Yang Mulia ini sejak kemerdekaan negara kita sehingga hari ini. Bukankah Dewan ini juga membentukkan hala tuju strategi, program dan peruntukan untuk pembangunan negara? Bukankah Dewan Yang Mulia ini menggunakan, membina, melurus atau memasukkan undang-undang negara kita? Dewan Yang Mulia ini telah menyaksikan bila kemerdekaan negara, tokoh-tokoh politik baikpun dari parti pemerintah atau parti pembangkang, sudah 6 orang yang amat berhormat Perdana Menteri mengetuai kerajaan, dan saya tidak pasti terdapat berapa orang rakyat Malaysia pernah menjadi adik yang berhormat dalam kedua-dua dewan ini. Betul yang dipertua, bangunan parlimen sudah jadi satu ikon, satu landmark, satu bukti kemerdekaan negara kita. Ia juga jadi satu tarikan perancung dan satu tajuk pendidikan. Semua warga kota tahu di mana bangunan parlimen, bukit parlimen, di mana jalan parlimen. Rakyat di seluruh negara pun tahu bagaimanakah bentuk bangunan parlimen yang kita mempunyai sekarang. Semua ini tidak boleh diganti, semua ini pun tidak boleh dipadamkan. Betul yang dipertua, saya amat menghargai status saya sebagai seorang ahli Dewan Rakyat kerana saya dapat satu peluang bersama-sama dengan ahli-ahli yang berhormat yang lain berada di satu bangunan yang paling unggul, satu dewan yang paling mulia. Saya tidak dapat membayangkan jika saya terpaksa pindah ke satu bangunan yang lain atau satu convention center untuk mempamerkan sistem demokrasi berparlimen Malaysia. Dengan ini saya membantah sekeras-kerasnya sebarang usaha untuk membina parlimen Malaysia dari bangunan parlimen yang kita mempunyai sekarang. Pada yang dipertua, saya juga ingin tanya, masih terdapat beberapa keping tanah yang dipunyai oleh kerajaan atau agensi kerajaan di sekitaran kawasan parlimen ini. Berapakah keluasannya dan harga nilai kaki persegi? Saya difahamkan pada awal tahun 60-an, House of Commons pernah menghadiahkan Parlimen Malaysia ini satu kursi parlimen, kursi speaker dengan izin ada speaker chair yang paling unik dan bermakna. Saya ingin tanya, di manakah kursi ini sekarang, dan adakah lain-lain hadiah atau sumbangan dari House of Commons, dan bagaimanakah dengan keadaan hadiah-hadiah ini? Sebelum dipertua, saya juga ingin bangkit beberapa perkara dan harap dapat penjelasan atau jawapan dari kementerian-kementerian berkaitan. Saya difahamkan dalam rancangan ini pembiayaan bagi syarikat modal teroka awam sekarang yang melalui pinjaman jangka panjang telah ditukar pembiayaannya akan berbentuk equity dan bukan pinjaman. Saya harap pihak kementerian boleh memberitahu Dewan Yang Mulia ini kelemahan-kelemahan cara pengurusan syarikat modal teroka awam setakat ini, bagaimana
kedudukan kewangan syarikat ini menyatakan keuntungan atau kerugian dari mereka ini. Salah satu syarikat modal teruga awam iaitu Nation Venture Capital, MedCap, pernah labur sebagai pemegang saham utama di mobile wallet Sdn Bhd yang mendahului CWW Communication Worldwide menjalankan satu skim piramid akibat beribu orang jadi mangsa dan berjuta wang ringgit telah ditipu oleh syarikat ini. Saya ingin dapat satu jawapan yang detail termasuk kedudukan MedCap dalam mobile wallet, berapa kerugian peraboran ini dan apakah tindakan yang telah diambil oleh MedCap untuk menolong rakyat atau yang bangsa ini tentang tuntutan mereka. Dan juga adakah MedCap ini juga membantu pihak polis untuk menghadapkan si penipu ini ke muka keadilan. Tapi yang betul kami mewujudkan persekitaran untuk menjayakan pertumbuhan ekonomi. Salah satu strategi ialah menyediakan infrastruktur bertaraf dunia untuk menyokong pertumbuhan dan meningkatkan produktiviti. Kita sudah maklum terdapat beberapa insentif dan bantuan termasuk tax exemption atau tax rebate untuk mengarahkan IKS pindah masuk ke kawasan perindustrian. Akan tetapi saya difahamkan kemudahan asas di maya kawasan perindustrian tidak mencukupi sehingga pengusaha-pengusaha IKS terpaksa tunggu berbulan-bulan untuk mendapat perkhidmatan telefon kerana kekurangan rantai atau line di kawasan tersebut. Ada juga perkilan terpaksa menyediakan satu tempat dan membina substation dalam kilangnya untuk TNB. Ada juga kawasan perindustrian yang tidak cukup lampu jalan atau tekanan air yang amat rendah. Dan pengusaha kilang terpaksa membinakan satu pressure hydrant dengan izin yang penggunaannya sekurang-kurangnya 300,000. Bukankah kesemua kemudahan-kemudahan ini perlu disediakan dari awal dengan secukupnya semasa perancangan dan pembinaan kawasan perindustrian tersebut? Harap dapat satu jawapannya yang detail atau menyeluruh dari kementerian berkenaan. Tetapi yang betul, saya setuju masyarakat yang sihat merupakan asas dan penyumbang kepada pembangunan negara dan lagi produktif, dan memang satu tanggungjawab yang berat Kementerian Kesihatan kena pikul. Kita juga sedia maklum bahawa mata kepala seseorang iaitu the window or so dengan izin dari speaker, tanpa kelihatan rakyat ini penyumbang seseorang itu mesti terjejas. Tetapi betul sakit mata glaukoma telah dinamakan sebagai silent eye stealer. Biasanya sudah sampai peringkat yang terakhir baru pesakit ini minta rawatan. Ini sudah terbukti rakyat jelata masih kurang maklumat tentang sakit mata glaukoma. Saya berpendapat bahawa keseluruhan dan pendidikan amat perlu untuk penyakit ini. Saya ingin nak bertanya, terdapat berapa buah ada satu minit lagi, Mat. Okey, terdapat berapa buah NGO yang melibatkan penganjuran program kesedaran glaukoma dan menyatakan jenis bantuan kewangan dan kepakaran yang perlu dibekal oleh kementerian. Datuk yang di-Ketua, saya hanya nak minta perhatian dari Dewan Muda ini, terutama pegawai-pegawai yang bertugas untuk membaikpulihkan kemudahan di parlimen ini. Saya didapati di tandas lelaki ini, urine bowl yang pertama air mengalir selama 2 minggu tanpa berhenti, dan di bilik tandas yang ketiga
pintu sengaja sentiasa dikunci. Selama 2 minggu saya tak tahu apa yang berlaku. Okey, baik Ahmad. Nanti ini semua haraplah semua dapat. Ya, baik Ahmad. Kalau tidak, bagaimana kita nak jadi saudara? Pukul 4 boleh jumpa saya Ahmad, bagi tahu saya. Okey, terima kasih. Terima kasih Ahmad. Padang besar nak bocah lagi dah.